telah bertemu kembali bagi meneruskan perbincangan kita tentang penglihatan dari perspektif Al-Quran dan juga sains. Seperti mana ayat yang telah saya bacakan tadi dalam surah Al-Mulk ayat 23 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Dalam ayat ini, para ulama telah mentafsirkan kepada beberapa perkara. Pertama, ayat ini dimulakan dengan penciptaan manusia. Manusia ada pemberian nikmat terbesar kepada manusia, iaitu penglihatan dan juga pendengaran, serta menceritakan perihal manusia yang kurang bersyukur dengan nikmat punyaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga turut menceritakan tentang keingkaran bersyukur ini adalah kepada orang kafir yang melampaui dan membenci serta menjauhi diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga mendatangkan hujah-hujah untuk menggugat keimanan dan juga rasa bersyukur di kalangan orang-orang yang beriman. Tetapi sifat orang beriman ini akan teguh jika padanya memiliki 3 sifat berikut. Antaranya, pertama, khasyatullah, iaitu perasaan takut dan kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, al-masyi' 'ala siratil mustaqim, berada pada jalan yang benar. Dan yang ketiga, asyukru 'ala ma an'ama Allah bih, bersyukur di atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga turut berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang berkaitan dengan penglihatan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka neraka Jahannam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati, tetapi tidak mahu memahami dengan ayat-ayat yang telah Allah sampaikan, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar akan nasihat dan juga ajaran yang disampaikan. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang dimaksudkan dalam ayat ini bahkan sesat lagi dari binatang ternak, seperti mana ditafsirkan oleh beberapa ahli tafsir, iaitu berlawanan akal mereka ini menentang Rasulullah SAW melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Bahkan kalau diikutkan, haiwan ternak itu adalah lebih baik kerana padanya mempunyai manfaat. Mereka inilah orang-orang yang tidak mengetahui kemudaratan mereka ketika mereka memilih arah ke arah neraka Jahannam. Seterusnya, sidang penonton yang saya hormati, di dalam bahasa Arab terdapat kalimah penglihatan ini dibahagikan kepada beberapa kalimah. Di antaranya, yang pertama an-nazar, yang kedua ar-ra'yu, dan yang ketiga al-basaru. Seperti mana yang definisi kepada an-nazar ialah terbahagi kepada dua, sama ada hissi ataupun ma'nawi. Yang dikatakan hissi, manusia itu nampak dengan menggunakan matanya secara hakiki, manakala nazar ma'nawi, pandangan yang memerlukan kepada satu penelitian dan juga penilaian. Di dalam kitab Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri ada Jawharul Tauhid, ada menyebut, ada membicarakan tentang an-nazar ini, iaitu an-nazar ini secara bahasanya boleh dibahagikan kepada dua, iaitu al-absar ataupun dan al-fikru. Al-absar ini berfikir dengan perantaraan hasah, iaitu panca indera manusia, penglihatan, manakala al-fikru bergerakkan pada badan yang mana difikirkan dan di dalamnya terdapat panca indera, maka seseorang itu akan berfikir ataupun berkhayal. Secara conclusionnya, al-nazar ini dikatakan adalah gabungan perkongsian di antara kalimah al-absar dan juga al-fikru. Manakala kalimah yang kedua yang membawa maksud kepada penglihatan ialah ar-ra'yu, yang mana terbahagi juga kepada dua, iaitu hissi dan juga ma'nawi.
Hissi adalah pandangan secara hakiki, manakala maknawi pandangan ataupun pendapat para ulama. Yang ketiga, al-basaru, iaitu melihat dengan mata hakiki. Namun kalimah ini berbeza sedikit dengan perkataan basirah, yang mana ia membawa maksud kepada melihat dengan mata hati. Oleh itu, kita dapat simpulkan di sini bahawa penglihatan ini adalah salah satu nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat penting. Padanya terdapat berapa hikmah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Sidang hadirin yang saya hormati, seterusnya kita melihat pula proses penglihatan ini yang mana Allah jadikan melalui perspektif sains pula. Seperti mana yang telah dikaji oleh para saintis, mereka menemui sistem penglihatan ini adalah salah satu daripada sistem panca indera yang mana akan membuat organisma, iaitu manusia ataupun haiwan, mampu melihat. Sistem penglihatan ini akan mentafsirkan informasi ataupun maklumat dari cahaya untuk mendirikan resepsensi ataupun objek dunia di sekeliling tubuhnya. Mata adalah alat utama kepada sistem ini. Secara konsistennya, bolehlah kita katakan bahawa jumlah cahaya yang masuk akan memusatkan perhatian pada objek yang dekat ataupun jauh. Lalu hasillah satu gambaran yang mana akan segera dihantar ke otak untuk ditafsirkan sebagai imej ataupun objek yang dilihat oleh seseorang individu. Di dalam mata kita yang satu ini, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaannya telah menjadikan beberapa saraf, beberapa struktur yang sangat halus ciptaannya. Struktur-struktur ini memainkan peranan-peranan masing-masing yang sangat penting. Di antaranya, struktur-struktur yang terdapat dalam mata seorang individu adalah sklera, pupil, iris, lensa, retina, saraf optik dan juga beberapa struktur lain yang mana setiap satu daripadanya mempunyai peranan masing-masing. Persoalannya, bagaimanakah proses ini berlaku sedangkan saraf-saraf ataupun reseptor yang terdapat padanya amat halus dan seni binaannya yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hasil kajian daripada para saintis telah mendapati bahawa suatu objek yang dilihat oleh manusia akan dipantulkan sebagai cahaya. Cahaya ini akan masuk melalui kornea mata seorang insan dan diteruskan ke pupil. Iris akan mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan cara membuka atau menutup, seperti halnya telah pada yang berlaku pada lensa kamera. Jika lingkungan di kalangannya adalah gelap, maka cahaya yang masuk akan lebih banyak. Dan sebaliknya, jika kawasan sekitarnya adalah terang, maka cahaya yang masuk adalah lebih sedikit. Ukuran pupil ini akan bergerak seiring dengan jumlah cahaya yang masuk. Seterusnya, lensa akan memainkan peranannya. Dengan mengubah bentuknya, lensa akan memfokuskan objek-objek yang masuk. Peranannya adalah sama seperti peranan kamera. Jika kita lihat seterusnya, objek-objek ini akan dihantar ke retina menggunakan saraf-saraf pada cahaya dan juga pembuluh darah. Bahagian retina ini adalah salah satu bahagian yang sangat sensitif yang mana akan mengatur retina ini akan mengubah gambaran tersebut menjadi gelombang listrik yang oleh saraf, dan gelombang ini akan ditafsirkan sebagai satu maklumat dan dihantar ke otak untuk ditafsirkan sebagai imej. Di sini, sidang penonton yang saya hormati, kita dapat lihat betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadikan kurniaannya ini sebagai salah satu penghubung di antara kita dengan penciptanya, kita dengan Tuhan pencipta sekalian alam. Dengannya manusia akan melihat satu kejadian alam. Contohnya, manusia akan melihat kejadian langit, bintang, laut, planet-planet dan sebagainya. Seterusnya, manusia akan berfikir dari manakah datangnya kesemua ciptaan ini. Oleh itu, jawapan yang dapat otak kita tafsirkan iaitu semuanya adalah kembali kepada kekuasaan dan kekudratan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengurniaan nikmat penglihatan kepada insan-insan, supaya manusia itu sering mendekatkan diri kepada Murabbi, kepada Tuhannya. Seterusnya, untuk membicarakan tadi ini dengan lebih lanjut lagi, kita kembali selepas ini.